أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Buka majlis kita dengan Alkitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Jadi alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berkat inayah dan juga taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala memilih hati-hati kita untuk berada di dalam satu taman syurga yang mana insya-Allah akan dinaungi oleh sayap para malaikat. Lagi pula Allah Taala telah memilih hati-hati kita pada malam ini sejak azali lagi. Allah Taala tetapkan supaya kita ni dapat mempelajari, supaya kita berada di dalam orang panggil jalanan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita nak memperbaiki solat kita, kita nak perbaiki fardu ain kita. Moga-moga dengan kita membacakan kitab pada malam ini, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat memperbaiki solat kita. Allah Taala memberikan kepada kita akan satu nikmat ketika mana kita ni melakukan ibadat kepadanya, yang Allah Taala sebut nikmat syurga di dunia. Jannatul ajilah, syurga di dunia, iaitulah kita merasa nikmat ketika mana kita dapat solat, kita dapat berada di dalam solat tu. Tu nikmat yang paling besar tu. Ulama kata macam syurga dah. Tapi syurga dunia. Jadi malam ni kita sambung pembelajaran kita yang berkenaan dengan kitab Munyatul Musalli. Pada katanya musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana fil ulum fid darain amin ya rabbal alamin. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti di situ minggu lepas. Apa sabda Nabi? Iaitulah bermula sembahyang itu nurun. Bermulalah sembahyang itu nur. Seperti mana di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa jannata yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga solat, adalah baginya orang yang menjaga solat tadi tu nur, cahaya, wa burhanan wa jannatan, dan pelepasan pada hari akhirat. Tu Nabi sebut dalam hadis, solat itu adalah nur. Nur. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan nur di sini? Iaitulah ulama sebut di antaranya yang dimaksudkan dengan nur di sini iaitulah solat itu sepetir nur pada pihak menegahkan seseorang itu terjatuh jatuh di dalam tempat binasa. Itu maksud dia, nur. Solat itu seperti nur pada pihak mencegah tuangnya pula. Tuangnya orang yang melakukan solat.
Mencegah tuangnya itu jatuh daripada tempat binasa. Itu masuk nur. Tu nur. Tak, contoh kalau kita apabila kita berjalan di tengah malam, sekiranya kita tidak ada lampu, sekiranya kita tidak ada nur, tak, maka berlaku kemalangan, betul tak? Akan berlaku kemalangan kepada kita. Maka nur tadi tu, adanya kita cahaya pada waktu malam mencegah kita daripada jatuh, mencegah kita daripada berlakunya kemalangan. Begitu juga dengan solat. Solat ini adalah nur. Dia dapat menjadikan seseorang itu jadi orang yang juruh, kita kata. Membawa ataupun menjadikan solat itu seseorang itu kepada yang lebih baik. Tu masuk nur. Bila dapat nur, bila dapat nur di dalam hatinya, maka seseorang itu dapat ia dapat merasakan yang mana apabila sebut akhirat itu, maka itu akhirat. Tu nur juga tu. Nur juga ni dengan makna bila kita sebut akhirat, maka kita faham bahawasanya itu akhirat. Bila kita sebut dunia, maka kita faham sesuatu perkara itu dunia. Tu. Bila kita tidak ada nur, bila orang sebut hinanya dunia, bila orang sebut kerdilnya dunia, maka dia tidak akan rasa kerdil. Dia akan rasa dunia itu besar semata lah. Sebab tidak ada nur dalam diri dia. Rasa dunia ni besar semua. Sembayang tu kecil semua. Sebab tidak ada nur. Maka orang yang ada nur ni, bila dia nampak, apabila orang azan sahaja, dia nampak dah kewajipan dia. Dia nampak besar dah. Nampak dah ni akhirat. Ni kewajipan dia. Maka dia segera untuk melakukan solat. Dia segera mengambil wuduk. Dia segera bersiap-siap untuk ke masjid. Ni orang yang ada nur di dalam hati dia. Tu. Ada pendapat yang selain pula. Ulama sebut nur di sini, iaitulah dengan makna iaitulah nur cahaya di akhirat. Cahaya di akhirat kelak. Tu nur. Maknanya di akhirat kelak nanti kita akan dapat melihat seseorang itu. Kita akan dapat tahu seseorang itu kuat sembahyang ataupun tidak dengan pancaran cahaya di muka dia. Kita boleh tahu. Ni orang yang kuat sembahyang dengan ada nur di muka dia kat akhirat nanti. Maknanya cahaya sungguh. Ada lagi pendapat ulama kata cahaya tadi tu, cahaya yang sungguh tadi tu di dunia lagi dapat. Bukan di akhirat, di dunia lagi dapat cahaya ni. Sebab itulah kalau kita tengok orang yang suka sembahyang, orang yang tahajud ke, orang yang solat, kita akan dapat rasa, kita akan nampak nur dia, betul tak? Nampak nur dia. Kita akan nampak nur dia. Berbeza dengan orang yang duduk sembahyang, kita nampak suram muka dia. Walaupun kita nampak dia ni putih sekalipun, kita akan nampak tidak ada nur pada wajahnya. Ni. Tu dengan makna nur. Solat itu nur. Dan lagi sabdanya, sabda baginda Nabi SAW, sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya selama berkekalan ia di dalam sembahyang. Tu. Ni sebut dah pula. Minggu lepas kita sebut berhadap. Allah Ta'ala berhadap kepada hamba dia. Dengan makna apa? Dengan makna Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi nikmat. Allah Ta'ala memberi rahmat kepada hamba dia selama mana hamba dia itu melakukan ibadat solat kepadanya. Tu maksud rahmat. Tu maksud menghadap. Allah Ta'ala senantiasa memberi nikmat. Nikmat yang besar, nikmat yang sangat banyak selama mana orang tu berada di dalam solat. Tu makna menghadap. Bukan dengan makna menghadap Allah Ta'ala itu bertempat. Tu disebut pula ni, Musa ni sebut pula mukanya dengan muka Allah Ta'ala. Sudah dah lah. Dah. Sebab itulah kita ni kena kemah jugalah yang itikad kita. Bila kita baca kalam ulama', kita boleh faham murad dia.
Bukannya kita faham secara zahir, tidak. Kita faham murak dia. Disebut dengan muka tadi tu dengan rahmat. Sebab apa? Sebab tak kala kita manusia, sama juga dengan manusia, tak kala manusia ni menghadap kepada sesuatu perkara, menunjukkan kepedulian dia kepada perkara tersebut. Betul tak? Perhatiannya kita ni kepada satu perkara. Tu bila kita menghadap sesuatu. Kalau kita tak menghadap, maknanya kita tak peduli pada perkara tersebut. Sama dengan kita dah. Orang panggil, tak menghadap, maknanya tak peduli pada dia. Lari, bahkan kita lari. Bila kita menghadap, maknanya kita memberi perhatian kepada kita, memberi kepedulian kita kepada perkara tersebut. Tu nak menunjuknya Allah Ta'ala tu memberi rahmat. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendirikan mukanya kepada seorang kamu selama ada kekalang berhadap ia atasnya. Berhadap seseorang itu, ia tu dengan mana seseorang itu atasnya, atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga apabila kita ni, selama mana kita berada di dalam solat, sama juga. Senantiasalah kita ni Allah Ta'ala memperduli kepada kita. Mendirikan solat tu dengan makna apa? Mendirikan mukanya tu dengan makna apa? Dengan makna yakni ambil peduli. Allah Ta'ala ambil berat. Allah Ta'ala ambil peduli. Tu. Sebab itulah ketika mana kita solat, maka kita mintalah kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Kerana pada ketika itu Allah Ta'ala menghadap kepada kita. Kerana Allah Ta'ala pada masa itu Allah Ta'ala sangat mendirikan muka. Allah Ta'ala sangat mempedulikan kepada hamba dia pada ketika itu. Maka mintalah sebanyak-banyaknya. Maka insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi. Tapi dengan syaratlah solat kita tadi tu dengan solat yang sempurna. Bukan dengan mana Allah Ta'ala duduk situ, bukan dah. Sama juga ni. Dan kerana inilah, kerana sabda baginda Nabi ni. Nabi sebut nur, dan juga sabda Nabi ni kata berhadap atas hamba dia. Kerana dua hadis inilah. Kerana hadis-hadis di atas inilah adalah sembahyang sangat banyak faedahnya. Tu. Banyak faedah dia. Faedah ni di dunia, solat ini buat kita jadi semakin baik. Solat ini membawa kita ni tidak jatuh kepada tempat binasa. Maka solat buat kita tak curi, maka kita tidak kena tangkap ke sebagainya. Tu faedah di dunia. Adapun di akhirat kelak, kita mendapat kejayaan nanti di akhirat kelak. Banyak faedah di dunia. Faedah tadi tu baik di dunia ataupun di akhirat. Sama je. Banyak faedah dia. Lagi, ia membukakan bagi hati orang yang kepapaan. Tu. Apa maksud kepapaan di sini? Iaitulah orang yang hatinya tidak selamat daripada sifat-sifat tercela. Tu masuk kepapaan. Tu masuk fakir. Bukannya kepapaan dengan mana tidak ada harta, tak. Nabi sebut laisal ghina laisal ghina bi kasratil aradi walakin ghina nafsi. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta benda, tak. Akan tetapi kaya itu, kaya yang sebenar itu iaitulah kaya hati dia. Tu masuk dia. Orang yang kaya hati dia, orang yang kaya jiwa dia,
Dengan makna dia ni tidak apa? Ghina nafsi ni maknanya dia ni tidak berburu-buru. Dia ni tidak terlalu memburu kepada dunia. Dia merasa cukup apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Tu masuk, orang panggil kaya jiwa. Tu masuk kaya jiwa. Adapun kepapaan sebaliknya. Maknanya bila dia dah ada harta, dia rasa cukup. Bila ada harta, dah kereta, maka dia tidak cari lagi, tak bersungguh-sungguh lagi dah untuk dia nak mencari kereta yang lain. Dia rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Maka dengan solat ini dah hati kita ni akan membukakan hati kita ni daripada kepapaan. Tu maksud dia. Dan yang mempunyai daruri daripada ahli qulub. Dan yang mempunyai daruri dengan makna sangat berhajat. Daruri dengan makna sangat berhajat. Daripada mana? Siapa dia? Daripada ahli qulub. Daripada ahli qulub, iaitulah ulama ataupun orang-orang tasawuf. Ataupun yang dimaksudkan dengan ahli qulub di sini, iaitulah orang yang hendak berjalan kepada Allah dan selamat di akhirat kelak. Tu maksud ahli qulub. Maksud ahli qulub iaitulah orang yang nak berjalan kepada Allah, orang yang nak selamat di akhirat kelak. Tu orang dengan makna ahli qulub, ahli tasawuf. Tu maksud dia. Maka kita semua ni termasuk juga di dalam ahli tasawuf kita ni sebenarnya. Sebab tidak ada seorang pun yang tidak mahu selamat di akhirat kelak. Tak ada. Kita semua ni nak selamat di akhirat kelak. Maka kita ni termasuk juga di dalam ahli qulub. Ada pun tarikat yang kita belajar. Tarikat yang kita ambil itu hanyalah satu jalan. Satu jalanan untuk kita ke arah situ. Ulama-ulama tasawuf ni dia ajar kepada kita, ulama-ulama tasawuf ajar kepada kita ni cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ulama tasawuf. Ulama tasawuf ni dia ajar cara hati. Tu ulama tasawuf. Ada pun ulama fiqh ajar cara, orang panggil zahir, anggota badan kita untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli qulub. Tu. Tu dengan mana ahli qulub. Maka muliakan akan mereka itu, iaitu ahli qulub ini tak kala mendirikan sembahyang. Ni. Maka dia sangat-sangat membesarkan kepada solat. Dia sangat memuliakan kepada solat. Sebab apa? Sebab dengan solat tadilah dapat menyelesaikan masalah dia. Ni. Dengan solat tadi dapat menyelesaikan masalah dia. Tidak ada pertolongan dah melainkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia nak baiki hati dia. Dia nak baiki hati dia, iaitulah dengan dia menunaikan sembahyang. Sebab itulah dia antara satu cara untuk kita nak baiki hati kita adalah dengan kita ni sembahyang. Lagi pula dalam sembahyang tu dapat menyelesaikan masalah-masalah kita. Tu maksud dia dah. Maka hilang pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya dan yang disukanya. Maka hilang. Maknanya tidak ingat dah. Masa dia nak mendirikan solat ni, maka dia dah ingat dah pada ketika itu, pada di dalam hati dia itu daripada tiap-tiap yang digemarnya. Benda perkara yang digemar hati, iaitulah harta kita. Tu. Ada kita ni sembahyang tapi duk ingat lagi, duk bilang duit kita kat bank ada berapa.
Dok bilang tadi masuk berapa, nak keluar berapa dah. Tu. Maka orang ni tak, ketika mana dia solat, maka dia hilang dah. Dah ingat dah perkara yang digemar oleh hati dia. Dan yang disukanya, benda yang disukanya contohnya seperti anak kita, isteri kita yang kita suka. Maka dok fikir dah. Maka tidak ada dah di dalam hati dia ruang untuk dia fikir perkara tersebut. Maka yang dia ingat pada ketika itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tu. Sebab itulah kalau kita tengok Nabi dah. Nabi dia ni akan rasa tenang. Tak, Nabi ni akan tenang tak ketika mana dia ni berada di dalam solat. Dia akan rasa tenang bila dia nak berada di dalam solat. Sebab itulah Nabi suruh kepada Bilal. Ketika mana setiap kali masuk waktu, Nabi akan khabar, afrihni bis solah. Wahai Bilal, gembirakanlah aku dengan solat. Nak mana nak suruh Bilal ni, cepat-cepat azan. Cepat-cepat azan, cepat-cepat qomat. Nak solat dah ni. Walaupun kita tahu Nabi ni sudah berada di maqam yang paling tertinggi. Nabi berada di dalam maqam yang paling tertinggi. Duduklah di mana-mana pun hati Nabi ni tetap tenang. Akan tetapi hati Nabi ni lebih lagi tenang dia itu masa bila? Ketika mana dia masuk di dalam solat. Tu. Dia rasa gembira, dia rasa seronok tu lebih lagi tu ketika mana? Ketika mana dia ni berada di dalam solat. Tu. Ni golongan ni. Orang yang sangat khusyuk. Dan hilanglah daripada hatinya. Daripada itu akan segala yang dikasihnya yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna ketika mana dia solat tadi, dia hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Dia ingat hanya kepada Allah. Kita tengok sahabat Nabi di antaranya, iaitulah Sayyidina Talhah tak? Sayyidina Talhah. Sabarallah, Sayyidina Talhah Al-Ansari tak? Iaitulah dia ni orang yang mempunyai kebun. Orang yang mempunyai, orang panggil satu tanaman, kebun kurma yang sangat segar. Orang kalau di Mekah ni, dia nak jadi tanaman yang segar ni susah. Sebab dia ni bukanlah pada tempat yang ada sumber air. Dia ni padang pasir. Tapi Allah Ta'ala berikan kepada dia ni satu kebun kurma yang sangat besar. Lagi pula segar. Lalu pada satu hari dia ni, Sayyidina Talhah, Abu Talhah ni dia solat di dalam kebun dia. Di dalam kebun dia yang mendung dia, penuh dengan pokok-pokok kurma tu. Tak kala dia tengah solat tadi tu, dia melihat burung-burung yang berterbangan. Dia melihat kepada burung-burung yang berterbangan. Biasalah burung, ketika mana adanya air, adanya pokok-pokok tempat mendung, maka dia akan datang. Maka tak kala dia tengok tadi tu, terlintas. Jadi dia ni lari, terpesong sikit. Dia ingat kepada burung, dia ingat kepada Allah Ta'ala sekejap. Lalu dia kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada dia solat tu, dia serahkan kebun dia tu kepada baginda Nabi. Kerana kebun tadi tu membawa dia ni kepada mana? Kepada dia ni lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dah perkara yang lebih besar, lebih nikmatnya daripada dia ni mendapat kesedapan di dalam dia ni beribadat kepada Allah Ta'ala. Tu yang dia sanggup boleh tu dibagi tu harta dia tu. Kepada baginda Nabi, dia khabar kepada Nabi, ambillah kebun ni fi sabilillah, diwakafkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tu orang yang telah sampai maqam dia, orang yang telah sampai, orang panggil zuk rasa dia tu. Maka dia dah ingat dah, dia dah gemar dah, melainkan dia ni naknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tu. Dan kerana inilah
Tu. Dan kerana inilah, kerana besarnya faedah solat inilah. Ni. Tu dengan mana kerana inilah, dengan mana kerana besarnya faedah solat yang telah kita sebut. Banyak dah kita sebut. Sebelum ni banyak sangat dah kita sebut. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salah fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Maksudnya suruhlah olehmu akan ahli kamu. Maknanya suruhlah olehmu kepada ahli kamu, keluarga kamu. Maknanya di sini kita solat. Kita dok baik seorang, kita solat, kita khusyuk dalam solat kita seorang tu tidak memadai. Tidak memadai diri kita sendiri yang menjaga solat. Tu. Kalulah tidak memadai diri kita sendiri ni cukup solat, akan tetapi ahli kita tidak jaga. Ahli kita tidak cukup solat. Kita nak kalau boleh ahli keluarga kita sama-sama orang panggil di dunia bersama, di akhirat nanti juga bersama. Tu orang panggil cinta dunia akhirat tu, yang kita dah sebut I love you. I love you je. I love you di dunia dan di akhirat. Gitu. Tu makna dia. Tidak memadai diri kita seorang je yang cukup solat. Jadi diri kita sendiri saja yang belajar solat. Kita saja yang panggil, diri kita sendirilah tak cukup. Kena ajak sekali dengan ahli keluarga kita. Boleh nak kita berada dengan keluarga kita di dunia dan di akhirat, di dalam syurga nanti juga kita akan bersama dengan ahli keluarga kita. Tu yang kita mahu. Ni. Maka suruhlah olehmu akan ahli keluarga kamu dengan mendirikan sembahyang. Suruh apa? Suruh mendirikan sembahyang. Contoh isteri kita suruh sembahyang tak boleh sembahyang. Suruh kau sembahyang, Allah Rabbi. Suruh banyak kali tapi duk lawang juga, tak boleh sembahyang juga. Maka orang puang seperti ini, maka tak baiklah untuk kita sipang. Tak baik, tak ada faedah dah kita nak sipang dia. Tak ada faedah. Dan dia ni pula akan merosakkan lagi pula baka-baka yang akan datang. Anak yang keluar daripada rahim dia akan menyebabkan rosaknya anak tersebut. Kerana biji dia sudah rosak, maka lahirlah pokok yang akan rosak juga. Bukannya nak suruh cerah ni. Bukan nak suruh cerah, nak suruh bini kita tu rajin solat. Nak suruh kita, bini kita tu sama-sama kita solat sekali. Tu makna dia. Dan sabar ia atasnya. Sabar ia atasnya, tiada kami pinta akan kamu rizki kami yang memberi rizki akan kamu. Tu maksud dia. Maksud daripada apa? Maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka Nabi suruh dalam hadis yang lain, Nabi sebut apa? Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Nabi sebut apa? Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mendirikan solat ketika mana mereka ni berumur 7 tahun. Masa umur 7 tahun tu kita kena duk peringat sama. Kena duk suruh sama. Tapi tak boleh lagi kita rotang pada ketika itu. Nabi suruh kita duk pesang sama. Semayang subuh dah ni awang weh. Semayang dah lagi. Subuh dah ni, bangun. Zuhur, semayang dah lagi. Duk perintah sama. Duk peringat sama ke dia. Supaya dia tahu, kita ni sangat menitik beratkan akan solat. Tu. Kalau kita tengok ni, budak-budak dia masa kecil ni, dia ni kurang kerah kepala. Dia boleh dengar. Kau besar, budak ni dia akan kerah kepala. Maka kalau kita tak pandai jaga budak-budak sejak daripada dia kecil, maka besar nanti dia akan kerah kepala. Kerana itulah Nabi ajar dah kepada kita. Nabi ajar. Nabi beri panggil jalan untuk kepada kita supaya kita ni ikut. 7 tahun Nabi suruh perintahkan, kena perintah dia, suruh dia ni untuk solat. Tapi kita ni tak boleh ikut. Kita tengok dulu hadis. Lagi pula sambung. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Tu. Dan pukullah mereka jika mereka tak mahu melaksanakan solat
ketika mana mereka ni berumur 10 tahun. Nabi suruh pukul. Sebab pada umur 10 tahun dia ni kerah kepala lagi. Kerah kepala. Maka Nabi suruh pukul. Maka pukul tadi tu bukannya pukul sampai berdarah. Tak pukul tadi tu hanyalah orang panggil pukul supaya untuk niat kita ni untuk kita ajar dia. Kita ajar dia. Nak suruh dia ni rasa gerung di dalam hati dia. Tapi kita ni tak. Nabi ajar kita tak boleh ikut. Menyebabkan anak kita ni kerah kepala dah. Kita suruh sembahyang pun tak. Umur 10 tahun tak apalah, 10 tahun lagi. Jangan main je lah. Jangan buat koksir. Tak sembahyang tak apa lagi. Tak sembahyang tak apa lagi, kita khabar. Tak sampailah pada satu tahap, contoh umur dia dah sampai orang panggil belasan tahun, baru kita suruh solat. Pada ketika itu susah dah kita nak suruh dia solat. Kerah dah kepala dia. Kita suruh pun dia tak dengar dah. Mana ayah, belum ni tak suruh pun, tiba-tiba suruh ni buat apa? Nampak, kerah dah kepala dia. Sebab kita tinggal ajaran Nabi. Sebab itulah, kita ikut ajaran Nabi. 7 tahun Nabi suruh, tidak apa lagi pukul, 10 tahun kena pukul. Pukul tadi tu hanyalah untuk kita ni panggil nak mengajarkan. Kerana itulah syarak mengatakan sunat. Syarak apa sunat? Kita ni menggantungkan rotan kita di dalam rumah. Rotan tadi ni kita taruh dalam rumah, kita gantung dalam rumah biar anak nampak. Dengan sebab dia nampak rotan tu, dia rasa gerung dalam hati dia. Dia tahu kita ni sangat menitik beratkan pasal solat. Sekali dia tak buat, kita rotan dah sekali. Rotan dah sekali. Bila kali kedua dia tak buat, dia tak solat lagi, maka pada ketika itu dia akan ingat, kalau aku tak sembahyang kena rotan ni, maka dia akan segera kepada solat. Tengok rotan duduk gantung, kena dah itu sekali. Kena sekali ni. Maka kali keduanya dia akan buat. Dia akan terus ingat dan dia akan buat. Dah. Tapi rotan tadi tu pula sipang atas sikit lah. Sipang atas, jangan sipang bawah ngak. Lagi yang ambil. Yuk lari. Sama juga dengan isteri, para ulama kata isteri pun sama. Isteri pun sama. Maka kita kena ajar isteri kita ni untuk sembahyang. Walaupun berlaku khilaf lagi ulama sama ada wajib ke tak suami ni untuk suruh isteri ni solat ataupun tidak. Tetapi khilaf. Ada ulama yang mengatakan wajib. Sebab apa sebut wajib? Kerana Nabi sebut di dalam hadis, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kepada kemungkaran, maka ubahlah perkara kemungkaran itu dengan kuasa kamu, dengan tangan, dengan kuasa. Fa illam yastata' fa bilisani. Kalau tak mampu maka dengan lisan. Fa illam yastata' fa biqalbi. Kalau tak mampu lagi dengan hati. Hati kita rasa benci dengan perkara tersebut. Hati kita rasa benci kepada maksiat yang dilakukan. Maka isteri kita ni, siapa dia isteri kita? Maka isteri kita ni masih lagi di dalam tanggungan kita. Isteri kita ni masih lagi berada di dalam kuasa kita. Kita ni pemimpin bagi isteri kita. Maka wajib bagi seorang suami itu juga kena suruh isteri ni supaya sembahyang. Tu masuk dia. Ada pun yang kata tidak wajib tu, tak wajib tegur. Sebab apa? Sebab solat ini adalah merupakan kewajipan masing-masing. Solat ni kewajipan masing-masing. Bila balik tu memang wajib dah bagi dia ni untuk solat. Tu. Cuma masalahnya kalau suami pula yang malah. Isteri rajin, suami pula malah. Tu nak gana tu. Lagi pula tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Mendirikan sembahyang dan sabar ia atasnya. Allah Ta'ala suruh kita sabar. Allah Ta'ala suruh kita sabar atas malahnya isteri kita ni untuk solat. Sabar dengan malahnya anak kita untuk solat dan sebagainya. Sabar. Tiada kami pinta akan kamu rezeki kami yang memberi rezeki akan kamu. Dan Allah Ta'ala sebut kami tak minta pun rezeki kepada kamu.
Rezeki. Allah Ta'ala tak minta pun rezeki kepada kita. Bahkan Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada kita. Apa maksud dia di situ? Iaitulah dengan maksud solat ini bukannya mengurangkan rezeki kita. Janganlah kita rasa solat ini membebankan kepada kita. Bahkan solat ini adalah sebab orang panggil sebab untuk kita ni mendapat orang panggil rezeki yang melimpah ruah pula. Tu makna dia. Ni kita tak rasa rugi, buat sembahyang rasa rugi tinggal kedai, buat sembahyang rasa rugi tinggal kerja, buat sembahyang rasa rugi masa dan sebagainya tu. Jangan kita rasa sebegitu. Bahkan solat itulah yang menyebabkan orang panggil terangkatnya pelbagai orang panggil bala di atas kita. Dengan sebab solat kita itulah kita tak tahu betapa banyaknya yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita nikmat. Kita tak tahu. Dengan solat tadilah Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit anak kita. Dengan solat tadilah Allah Ta'ala mengangkat bala di dalam keluarga kita yang sepatutnya turun kepada kita pada hari itu. Maka tak jadi nak akak dengan sebab solat. Tak jadi nak turun dengan apa? Dengan sebab solat tadi. Kita tak tahu. Pelbagai perkara ujian yang Allah Ta'ala nak beri dihilangkan dengan sebab kita solat tu. Kita kena sampai situ, kena ingat situ. Tu. Allah Ta'ala berikan kesihatan. Tak habis duit dah kita nak pergi klinik tak ada. Sebab kita ni tak sihat semua. Orang lain dah habis berpuluh-puluh ribu. Sebab apa? Sebab nak sihat. Kita Allah Ta'ala beri sihat kita. Dengan sebab banyak Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita ni. Dengan disebabkan solat. Kita tak tahu benda yang akan datang kepada kita. Tu. Tapi solat dapat menyelesaikan semua tu. Tu dengan makna dia. Maka sebenarlah sekejap. Maka sebenarlah bahawa adalah ia tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Dan dengan dia tetap mata hatinya, iaitu ibarat daripada suka dan kesenangan. Ni. Dengan solat tadi tu kita mendapat kesenangan. Dengan rasa solat tadi tu kita rasa suka. Ni di sinilah. Rasa senang, rasa suka, kepada siapa? Kepada hamba Allah yang arifin, kepada hamba Allah yang kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kepada orang yang kenal tadi tu, dengan mana dia kenal dan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, waliman khafa rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Taala kurniakan kepada ni 2 syurga. Di antaranya syurga di dunia. Syurga di dunia itu apa ulama sebut, yang kita sebut dah sebelum ni, iaitulah nikmat ketika mana duduk di dalam solat. Ni. Dia rasa suka. Sebab itulah kita ni kalau boleh rasa suka juga ni. Kita rasa suka juga sebelum kita nak melakukan solat, rasa suka. Rasa suka tu tadi pada bila? Pada kita nak mengambil wuduk lagi dah kita kena rasa suka. Sebab apa? Sebab kita nak pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ni. Nak pergi menghadap Allah Taala yang penuh agung, yang mulia. Lagi pula kita sebentar lagi ni kita akan selesai semua masalah-masalah ni, kita akan selesai. Tu. Sebab di dalam solat semua masalah kita ni akan selesai. Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa ni. Banyak ni kelebihan dalam solat ni, banyak kita tahu dah ni. Sekejap lagi ni selesai dah masalah. Sekejap lagi ni ampun dah dosa-dosa aku ni, habislah. Sekejap lagi ni nak menghadap Allah Ta'ala. Maka ketika mana ambil wuduk tu, kita dah rasa suka dah. Ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Tu takbir pula, Allahu Akbar. Kita ingat apa yang perasaan yang perlu ada di dalam takbir, taslim, serah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang maha besar, dan Allah lah yang segala-galanya, kita ni lemah. Tu ingat situ pula.
Baca pula alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Rahman lagi Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, raja bagi hari pembalasan nanti di akhirat kelak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada kamu je kami menyembah dan kepada kamu je kami memohon pertolongan. Ni Allah Rabbi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitulah jalan-jalan yang kamu beri nikmat kepadanya, iaitulah jalan-jalan yang kamu telah berikan kepada para anbiya, para rasul-rasul kamu yang telah dahulu, para wali-wali kamu yang telah dahulu, beri juga tu jalan tu kepada kami. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukannya jalan yang kamu murkai, bukannya jalan orang-orang yang sesat, orang Nasrani, bukannya jalan orang Yahudi dak. Tu sapalah habis. Dak sedar habis dah solat. Seronoknya kita ni nak berada dalam solat, seronok. Dak semua kita ingat, semua dah kita ingat. Tapi tengok salang pula. Habis salang tu rindu pula, rasa lagi nak solat pula lepas ni. Tu. Kita kena rasa tu. Senang ni, ada kesenangan dalam solat sebenarnya. Yang perlu kita kecapi, yang perlu kita kena sampai pada tahap tu. Moga-moga kita sampai ni. Moga-moga kita sampai insya-Allah. Dan sempurna nikmat. Solat tadi tu tempat kesenangan dah. Tempat kita seronok, tempat kita suka dah. Lagi pula tempat yang sempurna nikmat, iaitulah tempat yang Allah Taala kita dapat nikmat sebesar-besar nikmat. Tu sempurna nikmat, dengan mana kita dapat nikmat dengan sebesar-besar nikmat. Dan lazat, dapat pula lazat yang hasil padanya pada solat sehinggalah muwafiq. Sehingga muwafiq, iaitu sehingga jadi tabiat. Tu. Dan berjinak-jinak dengan dirinya. Maknanya semakin bila kita nak solat, semakin hari semakin kita solat, hati kita ni mari sokmo. Hati itu dok mari sokmo. Tetapi bersalah-salahan bersalah-salahan kelazatan tadi tu. Bersalah-salahan panggil kesenangan, rasa kesenangan tadi tu, sebab bersalah-salahan dengan martabat kelakuan dan maqam mereka itu dengan sekira makrifatnya. Maka berbeza-beza pula rasa kesedapan. Berbeza-beza pula kita ni merasa kelazatan tadi tu dengan sebab berbezanya makrifah. Makrifah ni maknanya kita kenal. Dapat berbeza kesedapan dalam solat dengan sebab kita berbeza makrifah kita kepada Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala tu lebih, maka kita akan dapat lebih nikmat tu. Ada orang yang dapat 10% dengan sebab dia dapat 10% dengan makrifah dia. Ada yang dapat 20%, ada dapat 30% kesedapan tu. Bergantung atas makrifah seseorang itu. Kena kenal pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka riwayat daripada Hasan, iaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umpama sembahyang 5 waktu itu seumpama sungai yang derah pada pintu seseorang kamu, lagi banyak airnya. Ni Allah baginda Nabi membandingkan solat tadi tu dengan sungai. Seumpama sungai yang derah. Sebut di sini sungai yang derah di sini dengan makna apa? Dengan makna orang panggil cepatnya, orang panggil memberi isyarat kepada apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Mana ni? Derah. Memberi isyarat kepada apa? Kepada kuatnya menyucikan. Kuatnya menyuci. Tu derah. Sebab bila air derah ni, kotoran-kotoran ni akan hilang cepat. Tu. Mana dia?
pada pintu seseorang sebut pada pintu seseorang ini dengan mana apa? Dengan nak beri isyarat kepada kita tak perkara tersebut mudah je nak buat. Berada depan pintu je. Ada depan pintu rumah kita je depan. Maknanya keluar tu dapat selalu. Mana kita nak solat ni di mana-mana tidak ada masalah. Mudahnya kita nak buat perkara tersebut. Kan? Lagi banyak airnya. Lagi banyak air. Maknanya sungai yang sangat besar. Mandi seseorang itu pada sungai tiap-tiap hari 5 kali. Lalu orang tadi tu mandi. Mandi kita dalam sungai tadi tu tiap-tiap hari 5 kali. 5 kali sehari. 5 kali sehari mandi. Kita tak. Kalau orang lelaki berapa kali? Sekali tu rasa bersih dah nanya. Sekali tu rasa bersih dah. Dah 2 kali lah, biasa 2 kali. Bangun pagi lepas tu malam sekali. Tu pun rasa bersih dah. Ni 5 kali. Nak mengatakan, mana suci betul lah kita ni. 6 kali. 6 kali, ni apa panggil? Nelah kulit. Nelah kulit. Dah. 5 kali. Mana dia? Allahumma salli. Nak habis, kita habis sini apa dia? Sikit hilang semua. Tengok depan hilang. Baris dia. Cari sekejap. 5 kali sehari. Maka apa yang tinggal atasnya daripada kurapnya, yakni bahawasanya solat 5 waktu itu menyucikan daripada segala dosanya, tiada tinggal satu dosa. 5 kali mandi sehari. Allah. Maka apakah tinggal lagi di atas badan dia? Adakah tinggal lagi kurap di atas badan dia? Dah. Maknanya suci, betul-betul suci dia ni. Tu makna dia. Yakni bahawasanya solat 5 waktu itu menyuci akan segala dosa tiap-tiap. Dosanya tiada tinggal satu pun. Solat kita ni Allah Ta'ala mengampunkan di dalam solat tu. Bila kita solat Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Dosa mana ni? Dosa yang kecil. Dosa yang kecil. Dosa yang kecil. Maknanya bila kita lepas dah sembahyang zuhur, lalu di antara solat tu kita buat dosa, contohnya, jatuh di dalam dosa, maka kita nak sembahyang asar tadi tu, maka dosa tadi tu Allah Ta'ala ampun. Dengan syarat dosa-dosa yang kecil lah. Maka ahli tasawuf ni, melainkan diampun akan dia, melainkan dosa-dosa kecil, melainkan diampun akan dia, dan melainkan dosa yang besar-besar. Adapun dosa-dosa yang besar tadi ni tak dapat diampunkan dengan solat kita. Contohnya apa dosa yang besar? Contoh kita tinggal sembahyang subuh dengan sengaja contohnya. Lagi pula kita berzina, lagi pula kita berjudi, kita minum arak dan sebagainya tak. Minum yang mabuk tadi tu, semua tu dosa besar. Mengumpat contohnya, dosa besar lah ni. Maka dengan solat yang kita lakukan, kita sembahyang zuhur, kita sembahyang asar contoh, maka solat asar tadi tu tidak dapat mengampunkan dosa yang besar tadi. Kita tinggal sembahyang subuh contohnya, maka dosa sembahyang subuh tadi tu tidak diampunkan dengan kita sembahyang zuhur. Ataupun dosa subuh, kita tinggal subuh tadi dengan sengaja tadi tu tidak diampunkan dengan kita qada subuh tadi, tak. Maka bila kita tinggal solat subuh dengan sengaja, dosa dah, kita dapat dosa besar. Maka wajib ke atas kita itu kita qada. Wajib satu dah wajib, qada balik. Lagi pula wajib ke atas kita ni untuk kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala, Nabi sebut apa? At-taubatu wajibun likulli zambin. Taubat ini wajib. Taubat ini wajib. Bagi tiap-tiap dosa yang kita lakukan, wajib kita bertaubat. Maka kita qada tadi tu sekali satu hari dah. Maka lepas tu kita kena bertaubat pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan taubat apa? Dengan taubat yang nasuhah. Taubat yang nasuhah pula. Nak jadinya taubat nasuhah ni dengan kena cukup 3 syarat.
Kena cukup pula 3 syarat. Syarat yang pertama iaitulah kita ni berhenti. Contoh kita minum arak tadi, maka kita kena berhenti. Serta-merta kena berhenti. Kena berhenti. Jangan mulut je sebut tak boh. Lepas tu minum pula. Tak boleh. Dia ni kena berhenti lalu. Daripada melakukan perkara tersebut, kena berhenti. Yang keduanya dia ni kena apa? Yang kedua dia kena Allahumma salli ala Muhammad. Kena azam. Hati ni. Tak, dia kena azam. Yang kedua kena sesal dulu. Dia kena ada rasa kesal dalam hati dia. Allah, kesalnya dalam hati ni, Allah Rabbi. Kena rasa ada penyesalan dulu di dalam hati. Jangan mulut je astagfirullah, nyesalnya aku buat. Tapi dalam hati, lepas ni nak lagi. Lepas ni nak buat lagi, tak jadi. Dalam hati dia ni kena ada rasa kesal. Ya Allah, ya Tuhan, aku hinanya aku ni, ya Allah. Mu bagi aku pelbagai nikmat, macam-macam nikmat yang mu beri kepada aku. Akan tetapi aku buat juga dosa kepadamu, ya Allah. Tak padang dengan nikmat yang mu beri kepada aku ni, ya Allah. Rasa kesal dalam hati. Yang pertama, rasa kesal dalam hati. Yang ketiganya kena azam. Azam tidak akan melakukan perkara tersebut sampai bila-bila. Kena azam dalam hati kita. Barulah dinamakan sebagai panggil taubatan nasuha. Tu bila dosa kita tu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Adapun kalau dosa kita ni melibatkan dengan manusia, kena tambah lagi satu syarat. Iaitulah kita kena bagi hak. Kita kena kembalikan hak kepada orang tersebut. Kalau kita mencuri, maka kita kena kembalikan barang yang kita curi. Kalau kita ngopak, maka kita kena pergi minta maaf. Kalau kita cela dia, kita hina dia, maka kita 3 tadi syarat ni wajib dah. Kena buat. Maka kena tambah lagi. Kita kena pergi minta maaf. Kita kena kembalikan hak dia. Aku minta maaf banyak dah. Aku pernah ngupakmu sebelum ni. Khabar direct. Maka mu nak apa daripada aku? Minta lah aku nak bagi ni. Aku nak bagi. Aku nak je. Aku nak mu maaf je kepada aku. Mu nak berapa ringgit Berapa ringgit? RM2, RM3. Tak apalah RM2, RM3 pun. Asal kamu maaf je kepada aku. Ambil RM2. Cukup jangan banyak-banyak. Maknanya tu. Kita kena minta maaf balik kepada dia. Tu. Maka ulama sebut, dah lepas daripada kita betul-betul dah bertaubat. Dikira betul-betul dah kita buat semua tadi syarat yang dibuat yang telah ditetapkan. Cukup dah taubat nasuha kita, maka diampunkan segala dosa kita. Lalu apabila lepas dah kita bertaubat, esokkan kita buat balik. Adakah taubat yang kita buat semalam tadi terbatal? Ulama kata tidak terbatal. Taubat yang lepas tu sudah dikira luluh. Tak dihapuskan dosa-dosa kita, dan dosa yang kita buat ni dikira balik dosa yang baru. Dikira balik dosa yang baru. Tapi cuma yang kita jangan beranilah buat dosa. Jangan sekali-sekali kita ni berani buat dosa. Sebab sebab lama-lama bila kita buat dosa, awal-awalnya Allah Ta'ala masih lagi beri sesal di dalam hati dia. Allah Ta'ala masih lagi beri kesal dalam hati dia. Allah, nyesalnya aku buat dosa, nyesal. Bila kita ni semakin hari buat sama, akhirnya Allah Ta'ala tarik, panggil penyesalan dalam hati tu. Kita rasa biasa je. Tu bahaya ni, bahaya. Ingat, bukit yang jadi bukit tu dimulakan dengan dosa yang kecil. Dengan timbulnya pasir-pasir sikit-sikit tu jadilah bukit. Batu kecil-kecil jadilah bukit. Tak ada bukit batu bapak stokor tu, tak ada. Semua dibina di atas orang panggil batu-batu yang kecil. Ini ingat molek. Jangan kita anggap dosa kecil, dosa besar tu kena bagi. Ni dosa kecil, tak apa kena buat. Tak apa kena buat, tak apa buat. Tak. Orang yang betul-betul, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita belajar tasawuf, semua kita kena ingat. Dosa itu adalah dosa besar. Kena anggap dosa besar belaka. Kena ingat. Semua itu dosa besar. Habis dah. Setakat tu je lah dulu. Kita tengok dulu mana. Maka berkehendak ia kepada taubat.
Yang berkehendak kepada taubat ini dengan mana taubat itu adalah taubat nasuha. Yang telah kita sebut syarat dia. 3 syarat tu kena ada. Kalau dengan manusia, kan? Kena tambah lagi satu syarat. Bila melibatkan manusia ni payah sungguh lah. Jadi payah. Sebab tu kalau kita nak buat dosa, kita kena tengok. Kalau boleh lah. Kalau terbuat juga, kalau ditakdirkan Allah Ta'ala kita ni buat juga dosa, kalau boleh kita kena jaga. Dosa tu hanyalah dosa kita dengan Allah Ta'ala saja. Jangan melibatkan orang. Bila melibatkan orang jadi susah. Berzina contohnya dah. Bila berzina tidak cukup kita ni bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bila berzina ni mesti 2 orang dengan orang perempuan contoh. Mesti dengan perempuan. Maka kita kena minta maaf juga kepada wali yang jaga dia. Wali yang berkuasa di atas perempuan tu. Kena pergi minta Allah. Kena pergi minta maaf pula kepada wali dia. Dah. Jadi setakat tengok dulu. Dan riwayat daripada ibadah 5 waktu itu difardukan atas segala hamba. Dah. Jadi setakat tu jelas dulu pada hari ini. Kita berhenti siapa hadis Nabi. Dah. Solat itu dibandingkan dengan sungai. Sungai yang sangat besar. Maka tidak ada tinggal lah. Tidak ada tinggal dah dosa kita dah. Dosa-dosa kecil dengan kita sembahyang. Kafarah. Di sini muafiq orang panggil jadi tabi'ah. Siapa jadi muafiq dah dengan diri kita. Bersepakat dah dengan diri kita. Jadi tabi'ah dah dari diri kita. Tu masuk dia. Tulis sini dobik dia gitu. Jadi wallahu ta'ala alam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr.